Saya ada soalan yang hendak ditanyakan kepada pakar ekonomi luar biasa kebanggaan anak dan papa, saudara. Akan tetapi, ini ke ekonomi Robin Hood? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Semalam kita semua sudah tahu SST 8% telah mula diimplementasikan dekat negara kita ini untuk beberapa sektor terpilih. Dan of course lah, habis anak-anak papa kena pilih 8% dan sebagainya. Tetapi anak-anak papa ni balas balik. Walaupun yang dok pilih pasal SST 8% ini ialah kaki disco, kaki karaoke. Sebab yang kena 8% itu cuma sektor-sektor ini. Mungkin dia terlepas pandang. Ada juga beberapa sektor yang bukan disco, bukan karaoke whatsoever ini terkena SST 8% tersebut, terutamanya industri-industri yang ada kaitan dengan pelancongan dan sebagainya. Tapi tak apalah, kita tolak tepian tu kejap. Sekarang ini tuan-tuan sekalian, kita ini dah terlepas pandang tau. Di saat SST ini dinaikkan ke 8% untuk beberapa sektor-sektor terpilih, dalam masa yang sama juga beberapa sektor yang sebelum ini tidak pernah dikenakan SST, sekarang ini sudah dikenakan SST. Sebagai contohnya logistik. Kemudiannya sektor-sektor pembaik pulihan, macam pembaik pulihan barangan elektronik lah dan macam-macam lagi. Selama ini benda-benda yang tak kena SST semua kena SST sebab skop untuk perkhidmatan telah pun diperluaskan. Bermaksud benda-benda yang selama ini tidak pernah kena SST pun sudah kena SST sebab skop itu sudah diperluaskan gila-gila punya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan ini menyebabkan banyak sektor seperti yang saya sebut tadi yang sebelum ini bebas cukai dan tak dikenakan SST kini sudah dikenakan SST 6%. Logistik ni 50-50 lah. Sebab ada pihak kata, oh logistik selama ini dah kena SST pun, tak pelik pun masalahnya. Tetapi berdasarkan kepada ucapan Perdana Menteri baru-baru ini, dia kata inclusion of logistics in SST tax revenue. Bermaksud SST ini baru saja diimplementkan kepada logistik sebab logistik ini baru dimasukkan ke dalam jadual. Jadi kalau kita nak ambil ucapan Perdana Menteri itu, bermaksud logistik ini baru kena SST lah, selama ini tak kena. Lagipun baru-baru ini Menteri Kewangan kedua juga mengatakan bahawa sektor logistik juga antara yang baru digazetkan untuk menerima SST. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, kita bolehlah kata hampir semua sektor sekarang ini sudah pun menerima SST. Bahkan bil api pun dah kena SST. Walaupun untuk penggunaan 600 kW ke atas sahaja, tetapi ianya tetap merupakan tambahan kos, terutamanya untuk mereka yang macam saya katakan yang berniaga dari rumah. Orang-orang kaya-kaya ni tuan-tuan sekalian, mereka ni jarang berada kat rumah pun sebenarnya. Jadi bil api mereka pun tak mahal mana. Bahkan bagi mereka yang betul-betul kaya, ada yang pasang solar lah, itulah ini. Jadi mereka ini tak terkesan pun sangat dengan 600 kW tu. Yang akan terkesan dengan 600 kW ini ialah mereka yang macam saya katakan berniaga dari rumah, yang berniaga barang frozen, yang dekat rumah mereka memang dibakar kek untuk jualan dan sebagainya, yang ada deep freezer, yang ada microwave oven dan macam-macam lagi. Yang biasanya penggunaan bahan api untuk barang-barang seperti ini sangat-sangat tinggi kalau ikutkan. Bahkan untuk golongan B40 sebagai contohnya kan, mereka yang menggunakan electrical appliances, biasanya mereka gunakan electrical appliances yang jenis murah, yang tidak cekap tenaga. Bila mereka gunakan barangan yang tidak cekap tenaga, bermaksud penggunaan bahan api adalah lebih tinggi. Bermaksud bil mereka akan jadi lebih banyak. Bila bil mereka banyak, melepasi 900 kW, melepasi RM220 sebulan, mereka akan dikenakan charge SST tersebut. Jadinya tuan-tuan dan puan sekalian, secara asasnya lah kan, saya tak nak cerita banyak-banyak sebab saya tahu anda tak suka saya cerita pasal cukai banyak-banyak yang menyebabkan anda pening kepala, anxiety dan macam-macam. Saya faham sangat. Tapi nak kena beritahu juga kat sini, bermaksud sekarang ini sistem pencukaian negara kita ini adalah menekan rakyat terbawah. Sistem pencukaian negara kita ini memberikan impak kepada rakyat terbawah sebab rakyat terbawah yang akan bayar banyak cukai-cukai ini sebenarnya. Tak kiralah apa yang anda buat sekarang ini, semua akan dikenakan cukai. Nasib baiklah charge masuk toilet tak dikenakan cukai. Kalau tak, bayangkan kita masuk toilet yang berbayar, dia kenakan charge SST 6%. Sebab apa? Sebab pekerja-pekerja toilet itu telah menggunakan khidmat mereka membersihkan toilet dan macam-macam lagi. Tak kenanya tuan-tuan sekalian. Jadi sekarang ini ramai pihak
pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar cukai semuanya mengatakan bahawa ini akan mendatangkan impak kepada harga barang, dan harga barang ini pastinya akan naik kerana pihak pengeluar, pihak pengusaha tidak mahu untuk menampung kenaikan kos operasi akibat daripada implementasi SST ini. Jadi ianya akan diserapkan kepada end user, kepada customer seperti kita. Kita B40 M40 ini akan membayar lebih selepas ini untuk mendapatkan barangan-barangan yang selama ini kita dapat beli dengan harga yang lebih murah. Nampak tak kesan domino dekat situ, tuan-tuan dan puan sekalian? Saya tak payah ajar benda sebenarnya, sebab budak-budak Pakatan Harapan ni dulu ketika zaman GST whatsoever, mereka bijak. Mereka sangat-sangat bijak buat calculation ini, sampai kita rasa takjub betapa bijaknya mereka, bangganya kita berada di kalangan mereka yang bijak-bijak macam pakar formula dan sebagainya. Tetapi entah kenapa sejak banyak kerajaan, mereka menjadi bodoh yang tidak bertebing, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadinya, untuk merangkumkan video saya pada hari ini, saya nak tanyakan kepada pakar ekonomi tersohor kebanggaan anak-anak papa, iaitu saudara Nazri Hamdan. Tetapi Bro Nazri, ini ke ekonomi Robin Hood? Anda kata ekonomi madani ialah ekonomi Robin Hood. Cukai daripada yang kaya diberikan kepada yang miskin. Sekarang dah terbalik bro. Sekarang cukai banyak dikenakan pada miskin untuk menyenangkan orang kaya-kaya. Sebab di saat rakyat miskin ini dikenakan cukai SST tambahan dan sebagainya, tengok-tengok cukai untuk orang kaya-kaya telah dikecualikan selama 4 tahun. Jadi saya nak tanya juga kepada Bro Nazri, tak payah ajak saya berdebat lah. Ini soalan simple je. Tolong jawab. Ini ke ekonomi Robin Hood? Dan sampai bila anda hendak mengeluarkan naratif-naratif yang menyokong kerajaan ini, sedangkan anda sendiri for a fact tahu betapa kerajaan kita ini clueless, kerajaan kita ini sangat-sangat teruk, kerajaan kita ini zalim pada rakyat, dan yang paling penting sekali, kerajaan kita ini sebenarnya tidak ada hala tuju. Mereka hanya fokus pada cukai, tetapi mereka tidak idea bagaimanakah untuk makmurkan ekonomi negara kita ini seperti mana sepatutnya. Jadi kepada Bro Nazri Hamdan, saya tak payah nak berdebat dengan anda lah. Apa yang saya tanya ini soalan yang blatant, dan saya harap anda jawab soalan-soalan ini sebenarnya. Dan yang paling utama sekali, tolonglah for once bersuaralah bagi pihak rakyat. Anda ini ekonomis. Apa guna anda belajar tinggi-tinggi sampai dapat sijil, anda tunjuk sijil anda dekat video, tetapi at the end of the day, orang duk kecam anda sebab anda mengeluarkan naratif yang pelik-pelik. Ekonomi Robin Hood lah, apalah, itulah, inilah. Entahlah. Apa yang kau merepek ni, syaitan? Jangan sampai orang yang sama ni follow anda, yang mengharapkan tips ekonomi yang bagus daripada anda, tetapi bila melihat anda memberikan naratif-naratif yang pelik-pelik seperti ini, entah kenapa, mereka duk akan tanya anda soalan ini di mana-mana sahaja mereka jumpa anda. Masa itu, anda nak jawab ke soalan ni? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?